Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini. Insya-Allah seperti biasa, Rabu malam Khamis kita akan mengambil berkenaan dengan tajuk fusul fi usul tafsir, beberapa fasal dalam usul tafsir, yang mana kita sampai kali terakhir. Alhamdulillah, kita dah masuk membincangkan berkenaan ijma' dalam tafsir. Dan kita ambil ada 3 persoalan. 3 persoalan. Itu pertama, macam mana kita sampai kepada ijma' ahli tafsir. Kemudian kedua, kita terangkan agak panjang, itu berkenaan dengan ikhtilaf tanawu' dengan ijma'. Sebab kita kata dalam ikhtilaf tanawu' ada 4 jenis. 3 jenis tu boleh sebenarnya difahami sebagai ijma'. Namun begitu, para ulama masih tidak mengatakan ijma' kecuali ijma' tu dengan kalimah yang sama sahaja. Maka diorang kata semua tu kalimah tu sama, baru diorang kata ini ijma'. Ini cara kaedah mereka pada satu masa dahulu lah. Itu kaedah. Cuma kita boleh fahami daripada kesepakatan mereka tentang pengertian, sepatutnya kita kata ijma' jugalah. Boleh jadi pasal kita kata ikhtilaf tanawu' kan ada 4 jenis. Yang pertama, setiap orang daripada ahli tafsir itu memberikan gambaran tentang pengertian kalimah dengan kalimah masing-masing. Maksud yang dikatakan semua berbeza, tetapi semua bermaksud dengan maksud satu. Yang kita sebut itu contoh macam Siratul Mustaqim, kan? Walaupun datang kalimah berbeza tapi maksud dia satu. Dan dalam contoh yang kita ambil itu, dia diterangkan berkenaan nama-nama Allah Taala yang terbaik. Lafaz dia berlainan tapi maksud dia satu, iaitu Allah Ta'ala sahaja. Tak ada maksud lain. Allah Ta'ala sahaja dia maksudkan daripada nama-nama tersebut. Walaupun makna Al-Ghaffar bukan makna Ar-Rahim. Ar-Rahim bukan makna yang Al-Aziz. So semua sekali benda tersebut, nama-nama tadi berbeza tapi maksud dia satu. Kemudian kita kata yang bentuk kedua, iaitu ahli tafsir berkenaan, dia sebutkan atau didatangkan dengan kesepakatan maksud nama atau semua sebut satu contoh daripada makna umum yang didatang dari Quran. Contoh yang kita sebutkan ma'un, ataupun na'im, kan, la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Apa na'im tadi? Semua sebut kalimah berbeza tapi maksud dia adalah satu. Sebab mereka berikan contoh. Okey. Dan yang keempat itu mereka sebutkan dengan lafaz yang hampir sama. Nombor 3 tu kita kata tak dimasukkan dalam masalah ni kerana dalam masalah ijma' memang yang nombor 3 tu ikhtilaf tanawu' dia dalam ayat Quran tu tak ada masalah, tapi kalimah tu memang berbeza langsung. Macam as-asa, datang, as-asa pergi. Ataupun quru' dengan maksud suci, quru' dengan maksud haid. Dia totally opposite. Tapi kita kata dalam konteks usul tafsir ni, kalau yang bentuk pertama tu lafaz boleh berlainan tapi tak rosak maksud dalam ayat berkenaan. Macam walaili idza as'as. Kalau orang faham as-as itu datang atau as-as itu pergi, demi malam bila ia datang, demi malam bila ia pergi, tak ada masalah. It's actually okay. Cuma dalam masalah lafaz as-asa tu tak ada kesepakatan lah. Kalau kita gunakan kaedah yang ketiga atau bentuk ketiga daripada ikhtilaf tanawu'. Okay. Dan itu yang kita kata yang kita bincangkan. Kemudian yang terakhir kita ambil itu, kita kata ahli tafsir dahulu menceritakan ijma', mereka tak naskan ke atas yang ikhtilaf tanawu' ni ijma', bahkan mereka sebut ijma' yang soreh saja sebagai dalam lafaz Quran dikatakan ijma'. Macam mana akan datang nanti contoh-contoh ijma'. Baik. Okey, sekarang ni persoalan. Mas'alatun, persoalan. Idza kanatil ayatu tahtamilu aktsara min makna. Jika sekiranya ayat tersebut berkebarangkalian lebih dari satu makna. Wa ajma'as salafu ala ba'di hadhil ma'anil muhtamalati. Dan telah bersepakat
salaf ke atas sebahagian pengertian-pengertian ini. Katakanlah ayat tu ada kebarangkalian maksud banyak, tapi salaf telah bersetuju dengan satu maksud. Fahal yajuzu tafsirul ayati bima fiha min al-ihtimali sahih? Maka adakah boleh untuk ditafsirkan ayat dengan apa yang padanya ada kebarangkalian yang sahih? Maksud dia kena juga walaupun salaf tak pernah cakap macam tu. Okey, allazi lam yadhkurhu salafu, yang tak disebut oleh salaf. Ni konteks zaman kita sekarang ni. Contoh yang terbaik kalau kita nak bagi adalah contoh macam fahaman ijazul ilmi dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana sebahagian daripada fakta-fakta yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan alam semesta. Tapi ingat sains bukannya beranak daripada Aristotle. Sains ni adalah sebenarnya penjelasan fenomena alam. Kita tengok contoh macam cahaya tu keluar. Kenapa cahaya tu datang macam ni? Kenapa dia kena letak lens? Kalau kita tembak direct dia akan terbalik. Macam ni dia buat supaya tegak. Semua benda ni kena faham Macam kalau kita tengok benda-benda sini adalah di antara benda kita boleh perhatikan dan kita boleh nilai. Dan kita boleh gunakan penilaian kita tadi untuk membantu kita memudahkan hidup. Macam telefon, macam mana elektrik tadi kan lintas pada magnet kemudian jadi suara. Anda faham kan macam mana telefon tu berfungsi? Kita tak pernah tahu. Pakai je. Pakai je, alhamdulillah. Pakai je, ngaku je tak apa. Macam kereta jugalah kan, awak pakai mana orang tahu apa jadi dekat kereta tu. Banyak orang tak tahu pun. Dia tahu isi minyak aje. Isi minyak hantar kedai untuk servis. Waktu nanti pakai balik. Kebanyakan orang macam tu. Tapi sebenarnya dalam kita memahami balik, contoh macam aircon fungsi macam mana, semua benda-benda ni sebenarnya hasil daripada pemerhatian terhadap fenomena alam pada benda-benda tertentu. Bahan tertentu ke, cara haiwan ke, ataupun macam mana air tu menggelegak ke dan sebagainya. Semua tu adalah hasil dia. So bila kita kata macam ni, sains sebenarnya dia adalah terjemahan ataupun penjelasan bagi kita, untuk kita memahami fenomena alam. Kenapa air tu menggelegak? Kenapa kalau kita biarkan air dalam bilik tiba-tiba dia hilang? Kan jin minum. Kan air ni kalau kita biarkan dalam ni, selepas satu masa dia hilang tau. Dia bukan jin minum tau. Tahu kan? Kita tak tahu. Kan ada orang masih lagi rasa terpesona. Macam ni kat luar daripada bekas ni kan ada air. Ada wap air. Datang mana? Tumpah ke? Kita faham kan? So basic dia kalau kita perhatikan sebenarnya benda-benda ni itu maksud sains. Tujuan sains dia adalah itu. Memerhati, menilai. Ini bukan apa yang dilahirkan oleh Aristotle. Ini kena jaga sikit. Ada orang dia kata macam kalau tak ada Aristotle tak ada sains. Siapa cakap? Hidup manusia, kincir air dan sebagainya berjalan tanpa ada Aristotle. Orang masak air, Aristotle tak wujud pun sebenarnya. Apa benda pelik kan? Yang ilmu kalam ni pelik. Okay. Jadi bila dia faham, jadi secara asasnya bila kita perhatikan macam mana tubuh kita berfungsi, macam mana tumbuhan berfungsi, semua ni kadang-kadang boleh membawa pada kita memahami sebahagian perkara yang kadang-kadang salafus soleh tak tahu. Salafus soleh tak tahu. Macam mana? Contoh macam kes dan surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut tentang macam mana susu terjadi. Ni geng-geng diploma ni habis hilang. Macam-macam benda jawapan pelik-pelik dia keluar. Okey. Ada seorang kat sini. Okey. Okey, ini contoh-contoh kan. Okey. Dia sini. Kalau nak tahu kan sebenarnya bila kita kaji, ayat Quran datang. Dia sebut, ayat tu datang kata apa? Wa innalakum fil an'ami la ibrah. Untuk kamu pada binatang ternakan tu ada pengajaran. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami beri minum pada kamu daripada dalam perut binatang tersebut. Min baini farthin wa damin. Daripada ni ayat ni. Min baini farthin wa damin. Daripada antara atau pertengahan farth hampas, wadamin dan darah. Kami beri minum kamu labanan, susu. Khalisan yang tulen, yang bersih, yang disaring. Sa'iran memuaskan lisyaribin. Satu masa dulu sebahagian ahli tafsir menyangka bahawa dalam perut binatang ternakan hampas, darah, tengah-tengah ada susu.
Sebab ayat tu kena nak faham. Sedangkan ayat tu tak salah pun. Ayat tu datang sebenarnya maksud dia beri minum pada kamu, ada Allah Ta'ala beri minum pada kamu daripada hampas, barahan susu tu dibawa keluar, masuk dalam darah. Dan daripada dalam darah dimasukkan keluar, dikeluarkan bahan susu kepada susu. Mana dalam kantung susu akan disaring. Dan disaring first daripada intestine. Masuk bahan susu tadi, masuk dalam darah. Kemudian disaring pula dekat kantung susu, daripada darah tadi keluar susu. Susu ni sebenarnya jus rumput, tahu tak? Susu ni lembu makan apa? Rumput kan? Okey. Susu adalah jus rumput, tapi ada bau rumput. Ada warna rumput. Okey, tapi bahan tadi sebenarnya disaring dia 2 kali. First saringan daripada darah, second saringan daripada first saringan daripada hampas yang makanan binatang tersebut lepas dihadamkan, dibawa masuk dalam darah. Second saringan dalam kantung susu dikeluarkan daripada darah masuk dalam kantung susu. So kefahaman ni sebenarnya kalau kita tak ada mikroskop, tak tahu tentang kitaran darah, tak tahu sistem penghadaman, kita tak tahu macam mana susu jadi. Tahu-tahu ada je susu apa, susu mangga ni kan kita dapat rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki pada orang yang infak pada kita banyak lagi. Amin. Okay. So jadi maksud dia saringan-saringan. Sedangkan ikut zaman dulu kalau kita baca di antara hampas, darah, susu. Hampas, darah, susu dalam perut. Dia belah tak nampak macam tu. Belah-belah mana ada. Dan bahkan binatang macam lembu contohnya kan. Ini siapa yang biasa nanti musim korban ni patut belajar. Lembu adalah binatang yang ada 4 perut. Binatang yang boleh menukarkan protein tumbuhan jadi protein haiwan. Kalau awak makan rumput tak jadi apa. So awak tak ada perut macam lembu. Bukan bodoh tak. Bukan perut tu bodoh, dengar. Lembu dia ada 4 perut. Bila dia makan, lembu okay, ni tengok proses lembu makan. Bila dia makan rumput, rumput akan pergi pada first kali perut dia rumen. Perut besar. Yang perut yang kensal tu, perut besar tu kan. Yang besar sekali. Yang bila buat kita belah-belah nampak perut. Nampak apa? Nampak rumput-rumput. Kan? Okey, tu rumen. Perut tu sebenarnya kenapa lembu pendudukan perut ni? Perut besar tu perut di mana rumput-rumput tadi dicampurkan dengan air liur dan sebagainya, dan bakteria dalam tu. Bakteria tu yang uraikan protein tumbuhan jadi protein haiwan. Kalau kita makan tak guna. Lembu makan jadi. Binatang-binatang macam arnab ke, binatang yang ada 4 perut. Unta dia ada 4 perut, dia ada 1. Perut kita 2 je. Usus besar, usus kecil. Dia tak ada 4 usus yang sebelum usus kecil. Faham tak? So bila lepas masuk sini, dia dah bercampur dengan bakteria, dia usia penampaian berlaku, fermentation berlaku, dia muntahkan balik tau. Lintas sini masuk retikulum, perut kedua, kemudian dia muntahkan ke mulut, telan balik. Sebab tu binatang macam lembu atau arnab perasan tak ada asyik mengunyah. Tak ada pun dia kunyah, mulut dia gerak-gerak sebab dia muntahkan balik daripada perut kedua masuk perut ketiga. Perut ketiga yang kita panggil perut kitab. Perut kitab. Masuk situ, kemudian baru keluar pada perut yang ni, abang masuk, kemudian baru masuk intestine. Kat sinilah baru nutrisi rumput tadi masuk dalam darah. Yang masuk tu macam nak tengok kan tempat masuk dia. Macam ni kan. Ini perut manusia lah. Dia ada rambut halus kat belakang tu. Ini kan perut tu, perut kecil, perut usus kecil. Kan kalau kita besarkan kat dalam tu ada rambut. Yang rambut tadi celah-celah lubang tu lah masuknya nutrisi tadi ke dalam darah. Dari situ baru dihantar ke seluruh badan. Sangat rumit sebenarnya. Kan? Lepas tu kalau ada orang tipu kata makan-makan lemak nanti tersumbat saluran darah. Awak gila ke? Pasal benda tu masuk dalam badan kita, dihadamkan dulu baru masuk dalam intestine kita, bukan terus masuk kat jantung kita. Makan-makan tersangkut kat jantung. Mana boleh? Kalau ada, saya tak ingat sekali tu ada nurse, bukan nurse kot. Tahu, dia kata orang kesihatan. Waktu tu kita orang pergi nak pergi umrah. Dia bagi taklimat kepada bakal orang pergi umrah. Pakcik-pakcik jangan makan sangat roti-roti ni. Tengok roti ni kan, perasan tak kalau kita masak, kita uli roti melekat-lekat.
dekat tepi tepi besen tu. Macam tu lah roti tu makan tak masak, masuk perut melekat kat perut. Aku macam pahal makcik ni. Sewel betul. Selamba je dia kelentong baca-baca tu you go kan. Nah ini benda tak orang tak boleh kelentong tahu tak? Sepatutnya lah kan. Tapi kalau kita fahamkan balik pada sudut orang-orang terdahulu pasal tak sampai lagi apa yang diorang fikirkan pada binatang tadi, dan pada bahasa pun sebenarnya dalam bahasa dia tak salah pun. Cuma kita tak boleh nak belah perut binatang, tidak tahu macam mana cara susu jadi. So last sekali terbayanglah hampas susu darah atau hampas susu darah dalam perut. Sedangkan bukan macam tu pun. Bahkan maksud ayat tu adalah diambil bahan susu daripada hampas, masuk dalam darah, kemudian dihantar pula daripada darah tadi pergi kantung susu, disaring dekat situ pula. Faham? Ini contoh macam mana sains penjelasan tadi. Al-Quran ni sangat bertepatan dengan maksud sains tadi. Bila orang tu salah interpret, dia akan lari lah. Dan kita bukan mengatakan kat sini yang salafus soleh tak reti kita pandai. Dia sebenarnya realiti dia adalah seperti kita tutup lampu bilik ni, kita suruh profesor paling pandai daripada Universiti Malaysia suruh terangkan apa dalam bilik ni, tapi tutup lampu. Dia pegang-pegang, dia raba-raba, dia cakap dalam bilik ni ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Tapi kita akan dengarlah kesilapan berlaku pasal lampu tutup. Tapi bila kita buka lampu, suruh budak kecil umur 5 tahun bercakap apa dia nampak dalam bilik, budak tu akan dapat jawab lebih tepat, betul tak? Sebab dia nampak semua sekali pasal lampu nyala. Beza hanyalah pada masalah masalah suasana berbeza. Pada zaman para salafus soleh, benda ni tak nampak. Diorang ada diberikan oleh Allah Ta'ala cara lain untuk beriman, benda lain sebagai sandaran. Zaman kita, Allah Ta'ala berikan dengan suasana terbuka lampu, kita akan nampak benda tadi. Itu contoh. Jadi dalam kes ni, bila mana apa yang difahami oleh kita tidak bertembung dengan ijma' mereka, kalau pendapat saja memang semua orang ada pendapat. Kes dia adalah ijma'. Ijma' ke tidak? Dan alhamdulillahilham, benda macam ni tak ada ijma'. Macam tadi kes tentang hampas susu darah tu, bukan ijma'. Bukan ijma'. Di kalangan salafus soleh untuk mengatakan bahawa itu pendapat mereka. Demikian juga macam kes ayat 30 surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala kata, awalam yaral ladzina kafaru, tak melihat orang kafir, annas samawati wal arda, bahawa langit dan bumi kanata, kedua-duanya, langit-langit, seluruh langit dan bumi dahulunya ratqan, bertaut, fafataknahuma, kami pisahkan ia. Okay, words dia kami pisahkan ia tu kan, pisahkan ia, timbul masalah. Sebahagian salaf kata pisahkan bumi dengan tumbuhan, pisahkan langit dengan hujan. Tapi alhamdulillah, saya ulang balik, alhamdulillah ia bukan ijma'. Bila kita faham langit dan bumi ni asalnya satu, kemudian dipisahkan, yang membawa kepada kita faham memang pasal punca ni, sebab langit ni dan bumi ni kita dapati dia sangat expanding, universe ni sedang berkembang. So kalau kita reverse balik sampai pada keadaan dia satu titik saja. Itu tajuk asal kenapa anda dengar The Big Bang Theory tu. Pasal diorang dapati bintang-bintang ni semua sekali sedang lari daripada satu sama lain, bukan statik, bukan diam aja. So dekat sini faham So dalam salaf ada pendapat tentang belah bumi dengan tumbuhan, belah langit dengan, pisahkan langit dengan hujan. Tapi problem dia dalam ayat berkenaan as-samawat, plural, dia bukan sama saja. So jadi kalau ada kata datang pada kita pengertian tentang satunya alam ni dipisahkan, dikembangkan alam ini, so tak ada masalah dekat itu. Kena faham ini kita nak persoalkan. Kalau sekiranya ada ijma', kita boleh tak ada pendapat lain. Sekarang ni pada benda-benda yang saya contohkan tadi, dan surah An-Nahlu tadi ke, atau surah Al-Anbiya tadi, dia tak ada kesepakatan, tak ada ijma'. Ini tajuk kalau ada ijma'. Boleh tak kita buat pendapat lain? Okay. Dia kata qad sabaqa jawab ala hadhil mas'alati fi tanbihati ala tafsir sahabati wat tabi'in. Dia kata telah berlalu jawapan terhadap persoalan ini
pada peringatan-peringatan terhadap tafsir sahabat dan juga tafsir para tabi'in. Yang kita ada jawab dulu. Sekejap bincangkan ketika mana tajuk tafsir tabi'in. Tafsir sahabat dan tabi'in. Kita ada ni. Ya, bukan bahasa. Tuan sikit. Okey. Nombor 6 tu. Ni berterlepas ke? Dah. Siap. Okey, nombor 6. Tengok nombor 6 Hari tu kita bincangkan. Ketika peringatan tentang tafsir sahabat dan tabi'in kita ada nombor 6 kita ambil tu. Hal yajuzu ihdatsu qaulin ba'da ijma'ihim ala qaulin fil ayati amla. Adakah harus untuk kita mengadakan satu pendapat sesudah kesepakatan mereka di atas satu pendapat pada satu ayat ataupun tidak. Dia kata kat sini fil mas'alati tafsilun. Dalam persoalan ini ada perincian. Dia kata in kana al-qaulu al-muhdatsu, jika sekiranya pendapat yang diadakan tu, yang baru tu, yang kita reka tu, mudadan liqaulihim, bertentangan dengan kata-kata mereka, fa huwa mardudun la ghairu maqbulin, maka ia tertolak, tidak diterima. Kalau semua dah para sahabat ijma' dengan pengertian tersebut, maka kita bawa pendapat baru yang bertentangan dengan apa mereka nyatakan, maka ia adalah tertolak sama sekali. Wa in kana ghairu mudadin bal tahtamilul ayatu, tapi kalau sekiranya ia tak bertentangan, bahkan berkebarangkalian maksud ayat itu sedemikian, fa innahu yuqbalu, ia diterima. Li'annahu laisa mukhalifan lahum fil qawli, dia tak jadi bercanggahan terhadap ijma' mereka. Wasiyati dzikru qaidati fil hadzal mawdu', dan akan datang nanti kaedah pada maudhu' tajuk ini. So kita remind balik kat situ dia ada masalah perincian, bukannya kita terus tolak atau terus terima. Bukan boleh terus. Sebab pada asalnya kerana ijma' para sahabat ni adalah diterima. Cuma soalan sekarang ni, kalau dia kata ada benda yang dikandung oleh ayat tadi tapi mereka tak cakap, mana ayat tu boleh difahami sedemikian, tapi kita kena tengok bertentangan tak dengan apa dia cakap. Kalau bertentangan, maka tak boleh. Kalau dia tidak bertentangan, maka dikata kat sini, maka ia tidak ada masalah. Dia tak ada masalah. Baik. Wa annahu, dia kata apa? Dia kata telah diterangkan, wa annahu idza kanat mu'ani sahihatan, jika sekiranya pengertian dia adalah sahih, wa tahtamiluha al-ayatu, dan dia berkebarangkalian ia ayat berkenaan. Ayat itu memang ada kebarangkalian maksud itu. Jazat tafsiru biha, harus untuk tafsir dengannya. Jadi kuat tak tadi? Tak kuat. Sebab apa? Tadi macam slow, lepas tu sekarang jadi kuat. Ya ke? Okey. Li'annaha la takunu munaqidatan li ijma'ihim, kerana ia tidak bertentangan dengan ijma' mereka. Ni mikrofon. Tadi saya macam kena jerit kuat sikit, ni macam okey. Oh ya ke? Enjin panas. Oh, enjin saya. Okey. Letih jerit ni. Dia kata apa? Dia kata dia tak bertentangan dengan ijma' mereka. Okey, wala yulzamu min adami dzikrihim iyyaha adamu qabulihim ilaha. Okey, dan tidak dimestikan ketiadaan sebutan mereka akan pengertian itu, ketiadaan penerimaan mereka terhadapnya. Sebab tajuk ulang balik, tak ada bertentangan. Maksudnya contohlah macam naim yang dikatakan dalam tajuk latus alun yauma idzin anin naim. Katakanlah mereka semua bersepakat kata makan minum. Tapi pengertian iman, hidayah Allah Ta'ala, Islam, kan juga tidak bertentangan untuk nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya. Percakapan, pendengaran. Kalau orang tu ni sebut satu, katakanlah sahabat sebut dinukil daripada mereka satu perkataan. Jadi naim dalam kisah tersebut, katakanlah disebut tentang tajuk makanan. Katakan tapi kita yang ni datang ulama kemudian kata Islam dan iman. Yang seorang tu kata penglihatan pendengaran. Yang ni kata keupayaan untuk berfikir. Semua sekali itu akan jadi tidak bertentangan, sebab dia balik pada asal lafaz yang ditafsirkan tadi dia mempunyai
pengertian umum. Sedangkan tafsiran yang dibuat oleh orang yang menafsirkan semua menyebut contoh bagi yang umum tadi. Katakanlah para sahabat setuju dengan satu maksud, soalan dia kalau dia kata maksud tu ada lagi yang lain, boleh tak kita kata bahawa yang lain tu tak salah? Itu tajuk dia. Kalau bertentangan dia tak boleh lah. Kalau bertentangan tak boleh. Okey, baik. Okey, tanbihatu haula al-ijmal fi tafsir. Peringatan dekat sini kita kena ingat berkenaan dengan sifat keseluruhan dalam tafsir. Haula al-ijmal kita buat kesimpulan dalam tafsir. Pertama, yahki ba'dul mufassirin ijma'an, akan menceritakan sebahagian ahli tafsir ijma' fi lafzin minal ayati la yatawaqqa'u fihi khilafun. La yatawaqqa'u fihi khilafun. Kesepakatan pada satu lafaz yang tidak dijangkakan padanya sebarang khilaf. Wa dzalika, dan itu li syiddati dhuhuril makna, itu adalah kerana sangat nyata makna dia. Okey. Sangat nyata makna dia. Kaqaulihi ta'ala, seperti Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 154. Okay, Allah Ta'ala nyatakan, "Tsumma ataina Musal kitaba." Kemudian kami berikan Musa kitab. Qala Syangkiti. Muhammad Amin Syangkiti, pengarang kitab Adwa'ul Bayan. Dia orang zaman kita, tahun 50-an. Jadi hidup So tajuk dia cakap. Dia kata apa? Al-kitabu, kitab yang dalam ayat ni, ayat surah Al-An'am 154 ni, dia kata huwa tauratu bil ijma'. Ia ada Taurat dengan kesepakatan. Memang Musa dapat kitab lain tak? Tak ada kan? Mungkin ada orang kata, tapi Ustaz, suhuf. Kok suhuf kan? Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. So kat sini sebut kami berikan Musa kitab. Kitab boleh kata disepakati oleh semua para ulama, Taurat. Tak ada lain. Diberi pada Musa AS. Ini kena faham. Jadi bila dia kata macam ulama kemudian, dia boleh juga cakap macam tu. Pasal tak ada maksud lain. Tak ada maksud lain untuk kalimah kitab untuk Musa. Kalau Furqan, ada beza. Furqan. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah tak kala mana kami beri kamu kitab, kami berikan Musa kitab dan Furqan. Moga-moga kamu akan mendapat petunjuk. Jumpa geng-geng sesat, macam Kahal Kadzab, geng Quran Jemaah Quran Malaysia. Dia kata Quran tu Furqan tu Quran lah. So Musa dapat Quran, Muhammad dapat Quran juga, dia kata. Ni contohlah Furqan. Jadi kat situ Furqan, kalau kitab confirm dia orang akan setuju Taurat. Tapi bila Furqan mungkin ada peraturan, akan ada kata itu adalah apa, undang-undang. Wallahu a'lam. Yang pentingnya yang mana macam yang sangat jelas macam kitab ni, semua sekali akan berkata ini semua satu je, ijma'. Wa Taurat bil ijma'. Okey. Wa fi qaulihi, dan pada firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah 127, Allah Ta'ala nyatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Dan ingat tak kala mana mengangkat Ibrahim akan asas binaan pada bait. Qala Ibnu Atiyah dan tafsir beliau, al-baitu al-ka'batu bil ijma'. Bait yang dimaksudkan yang Allah Ta'ala yang Ibrahim bina, angkat bersama anaknya Ismail adalah Kaabah. Ijma', ini sepakat. Sebab nyata sangat. Tak ada sebarang kekeliruan dekat situ untuk kita kata mungkin maksud lain. Tak ada. Tak ada ruang. Tak ada ruang untuk dilihat selain daripada itu. Faham Jadi keseluruhan ijma' macam ni kita boleh jumpa lah. Okay. Kedua, yadhkurul mufassiruna ijma'atin ghaira dakhilatin fi ta'wilil ayati wa tafsiriha. Kita kena faham juga dalam tajuk ijma' ni, ada ijma' yang disebut oleh ahli tafsir tidak masuk dalam penjelasan ayat dan juga pentafsirannya. Tak masuk dalam takwil ayat dan tafsiran ayat. Kal ijma'atil fiqhiyati, seperti kesepakatan atau ijma' dalam fiqh. Hukum fiqh disebut oleh ahli tafsir, itu bukan ijma' tafsir yang kita kehendaki. Aw ijma'in, aw ijma' ala masail min ulumil Quran, ataupun kesepakatan mereka terhadap persoalan-persoalan dalam ulum Quran, ilmu-ilmu Quran.
kamaki surati wal madani wa madani ya iha, seperti makinya surah satu surah ataupun madaninya surah berkenaan. Ini kadang dia sebut semua sepakat surah ni adalah madani, semua sepakat surah ni maki. Ini ijma' juga, tapi ijma' ni bukan berkaitan dengan pengertian ayat. Wa adadil ay, serta bilangan ayat. Macam Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang nama dia, antara nama dia. So Al-Fatihah boleh kata ijma' ayat dia 7. Cuma bila kita tanya mana 7 tersebut, dia akan ada persoalan. Tapi kalau kita, semua setuju ijma' berkenaan dengan Al-Fatihah ayat dia 7. Cuma mana yang 7 berkenaan? Kalau kita buka Rasam Osmani, Bismillah tu nombor 1. Kalau kita buka Quran Majid yang cetakan India, Alhamdulillah tu nombor 1, Bismillah bukan. Dia letak mana nombor 6 kat mana? Alladzina an'amta alaihim, letak nombor 6. Tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. So jadi masalah dia orang sepakat 7 ayat. Okey, ini contohlah kesepakatan tentang bilangan ayat. Wa hadhihi, dan ini kata Syekh Musa At-Tayyar, ghairu dakhilatin fi mawdu'il ijma' fi tafsir, tidak masuk dalam tajuk ijma' dalam tafsir. Kenapa? Li'anna al-murad al-ijma'a ala tafsiri al-fazil ayati wa ma'aniha. Kerana yang kendakinya ijma' yang kita duk sibuk bincangkan ni adalah kesepakatan ijma' di atas tafsiran lafaz ayat dan maknanya. Diorang sepakat tentang lafaz ayat dan makna. Lafaz ni apa lafaz dia, apa makna dia. Pengertian lafaz ayat itu yang kita maksudkan bila kita kata ijma' dalam tafsir. Bukan masalah hukum, bukan masalah pengertian bukan masalah masalah fiqh. Bukan masalah lain. Kita masalah kalimah yang digunakan, yang diletakkan, ataupun maksud ayat ini, atau tuju pada siapa, atau ayat ni sebab turun dia apa berkaitan dengan siapa, pasal berkaitan dengan makna. Apa yang berkaitan dengan makna. Tapi sebenarnya maki madani tadi pun kadang-kadang ada juga mempengaruhi. Macam ijma' fiqh kan, itu mempengaruhi. Maksud dia semua orang faham ayat ni maksud sekian, bukan maksud lain. Okey, cuma macam dikatakan kat sini lah, kalau ijma' fiqh tadi bukanlah ijma' dalam tafsir. Pasal tafsir maksud dia adalah penjelasan kalimah dan ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan kalimah dan ayat-ayat, lafaz-lafaz dan ayat-ayat Al-Quran. Itu sebab dia kata yang lain-lain itu tak masuk dalam ijma' tafsir. Okey, baik. Ketiga, dia kata mimma yujdaru at-tanbihu alaihi, di antara perkara yang harus untuk diperingatkan terhadapnya, anal ijma'a inda ba'dihim, bahawa kesepakatan atau ijma' di sisi sebahagian mereka itu ahli tafsir, wattifaqul aktsaru, ialah kesepakatan majoriti. Bukannya tak ada orang canggah, tapi kesepakatan majoriti. Ibn Jaririn, macam Ibn Jarir At-Tabari, dia punya mazhab dia macam tu. Kefahaman dia ijma' adalah majoriti. Walidha, kerana ini yantabihu limadhhabil haki, yuntabahu limadhhabi hakil ijma', kena diperhatikan, dijaga-jaga, ada jaga-jaga terhadap mazhab si pencerita ijma' tu, fil ijma', pada ijma'. Kena tengok mazhab dia apa. Kalau mazhab dia, pegangan dia ramai itu dah ijma', ataupun kalau sekiranya beberapa orang kata dah jadi ijma', maka kita tak boleh kita kata ijma' sebab dia kata. Kita kena check lagi. Balik pada asal kita, bila tajuk ijma' ni penting. Macam kita kata, kita nak pastikan bahawa diletakkan tafsiran Al-Quran pada setepat-tepat atau sebenar-benar bentuk tafsiran. Dan kemudian bila kita tahu dia ijma', tak boleh kita canggah langsung. Tak boleh canggah. Kalau kita canggah, dia masalah. Sebab benda ni macam balik pada hukum fiqh jugalah. Bila kita boleh untuk ada pendapat ketiga, keempat, dan masalah. Bertajuk bila dalam konteks ni, macam kadang-kadang ada orang dia sangka bahawa ada percanggahan itu adalah dalil, dia tak ikut pun tak apa. Benda tu bukan dalil. Khilaf yang berlaku di antara para ulama, ia bukan dalil untuk anda boleh pilih suka hati awak. Anda fikir apa yang anda suka, anda pilih, tak boleh. Sebab anda masih terikat dengan masalah pastikan pendapat dia betul atau salah. Cek balik apa dalil dia, apa sandaran dia. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita menilai. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Isra', Allah Ta'ala nyatakan
wala takfu ma laysa laka bihi ilm, yang kamu ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya. Ayat 36. Innas sam'a, pendengaran itu, wal basara, penglihatan itu, wal fuad, hati atau akal, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu mengenainya akan ditanya. Tak boleh ikut benda tanpa tahu. Itu lebihnya kita dia berbanding dengan makhluk lain. Sebab tu kita dipertanggungjawabkan dengan pilihan kita. Jika tidak, orang semua macam nak salah apa, dah bapak dia macam tu. Nak salah apa, masyarakat dia macam tu. Semua orang akan gunakan alasan majoriti sebagai sebab untuk kita boleh sesat. Dan semua orang terima. Takkan kita nak tolak? Habis lah. Sebab majoriti dia bukan tajuk itu. Sebab kita ada akal untuk menilai benar atau tidak apa yang dikatakan tentang suatu perkara. Bukan kita kata ada orang cakap boleh, bolehlah kot. Tak boleh itu. Itu bukan kaedah yang sepatutnya ada pada ahli sunnah. Itu tu kena ingat balik, revise balik kelas pengajian kita, tatabu' rukhas, mencari-cari kelonggaran. Buat daurah kot, lama kot kita buat baca kitab sampai habis. Kan? Tatabu' rukhas, mencari-cari kelonggaran. Ni banyak orang tak faham bab ni. Dia bila ada khilaf je, dia terus macam kalau ada khilaf aku boleh pilih suka hati aku. Tak boleh macam tu. Betul lah, kita ada banyak lagi kitab tu. Okey. So faham jadi asas pertama kat sini kena jaga. Jadi bila orang tu kata ijma', kita kena pastikan mazhab dia macam mana. Ada orang dia macam ni, kadang-kadang kita belajar fiqh kan, kitab fiqh. Banyak orang karang kitab sebenarnya, tapi kadang-kadang ada kitab kita tak jadikan rujukan. Saya pernah tanya syekh saya kata kenapa orang tak ambil kitab ni besar, hebat. Kenapa orang masih lagi, contoh macam fiqh perbandingan, masih lagi rujuk Al-Mughni, kitab-kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi walaupun tak komplit. Kenapa kitab-kitab ini dijadikan sandaran? Istizkar, Ibn Al-Bar. Kenapa yang lain tak diambil? Pasal ada orang dekat lain karang juga. Jadi guru saya kata, kadang-kadang yang lain ni dinukilkan pendapat, kata mazhab Hanafi kata begini tapi tak betul. Dia kata mazhab Syafi'i tapi tak betul. Jadi dalam banyak-banyak yang menukilkan ni, antara yang paling dipercayai, contoh macam Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi, kerana kitab Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdasi, dia punya nukilan tu tepat. Bila dia kata ada, dia cakap benda tu adalah sekian-sekian, memang macam tu. Kita buka kitab mazhab tadi, jumpa sebiji macam dikatakan. So dia memudahkan kita daripada kena buka banyak kitab. Jadi kadang-kadang macam ni, kenapa kitab dia terpilih banding yang lain. Lepas tu kita kata macam kitab, kadang adalah kitab yang terbaru kan. Dia kata Fiqh Islam Mu'adillatuhu, yang pengarang dia meninggal rahimahullah. Dia Syria, guru saya pun Syria juga. Saya kata kenapa tak baca? Dia kata adalah sikit, dia kata. Dia cakap ni dah macam bab nukilan kadang. Bab nukilan tu kadang tidak seumpama yang dulu. Lepas tu kena faham. Bila orang tu dia punya cara bercakap, cara dia menukilkan, kita kena faham apa dia punya pegangan, apa dia punya cara, supaya kita tak silap. Macam ni kah bab ijma'? Kalau kata ahli tafsir tadi, dia majoriti berapa orang yang dikenal ni kata dia anggap ijma'. Ada macam Ibn Jarir Tabari. Sebab tu kena tahu kita nak kata ijma' atau tidak, kita kena faham dia punya mazhab. Okey. Masdar ba'dul ijma'at. Kita bawakan sebahagian daripada ijma'. Okey, ini sebagai ijma', contoh yang kita boleh bawakan kat sini. Dia kata pertama fi qaulihi ta'ala. Pertama dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat nombor 2. Allah Ta'ala nyatakan, qala Ibn Abi Hatim, Allah Ta'ala nyatakan la raiba fihi. Surah Al-Baqarah ayat kedua, la raiba fihi, raiba fihi, tiada keraguan. Okey. Qala Ibn Abi Hatim, kata Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim berkata, ar-raibu asyakku. Raib tu maksud dia adalah syak. Fi hadzal harfi, pada bacaan ini, pada huruf ini. Okey? Walaysa fi hadzal harf ikhtilafun bainal mufassirin. Tiada, dia kata pada bacaan ini, pada surah Al-Baqarah lah, ayat ni, tidak ada pada ayat ni sebarang percanggahan di antara ahli tafsir. Yang ini ar-raibu asyakku. Tak ada orang bawa pengertian selain itu. Walaupun kita tahu dalam bahasa Arab, kadang-kadang satu kalimah boleh ada makna yang berbeza-beza. Tapi dekat sini semua sepakat maksud dengan raib itu adalah syak. Tak ada siapa cakap lain. Ini contoh Ibn Abi Hatim kata. Contoh lain dia kata, kedua, qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, 6.
8. 268 Allah Ta'ala nyatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kalian kefakiran dan merintahkan kamu dengan perkara-perkara keji. Okey, word perkara keji ni kalau kita bawa dekat ayat lain, tempat lain, boleh maksud dengan zina, boleh maksud dengan segala perbuatan yang tak elok dari segi akhlak. Tapi dalam ayat ni, konteks ayat ni yang berkaitan dengan masalah infak, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, al-fahsya'u. Okay? Fahsya' dalam ayat ni, huwal bukhlu bi ijma'an. Huwal bukhlu ijma'an. Dia adalah kebakhilan secara kesepakatan. Semua setuju. Sebab ayat ni bukan bawa kepada tajuk lain. Kita bincang tentang tajuk infak. So fahsya' ini maksudkan akhlak keji yang dimaksud kat sini bukan cium perempuan, bukan skodeng, bukan zina, bukan. Tapi balik kepada kebakhilan. Ini contoh. So dalam ayat ni awak jangan cari lain lah. Syaitan fahsya' ni macam ni syaitan. Pasal ayat ni tentang tajuk apa? Syaitan janji kamu kefakiran. Kalau kamu infak, nanti kamu miskin. Keluar duit, nanti duit tak ada. Dan dia perintah kamu untuk apa? Fahsya' yang ni bakhil. Bakhil okey. So faham kat situ dengan pengertian berkenaan. Okey. Ketiga, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, la tadri, itu suratul Baqarah, suratul Talaq ayat pertama. Ini berkenaan dengan bila suami isteri yang bercerai, dalam cerai boleh rujuk, mereka mesti tinggal rumah yang sama dan tempoh iddah. Bahkan suami tak boleh keluarkan wanita daripada rumah tersebut. Kan, jadi bila Allah Ta'ala sebutkan tentang perkara tadi, berkenaan ujung ayat tu, bila Allah Ta'ala kata kan, la tukhrijuhunna min buyutihin, yang kamu keluar mereka daripada rumah mereka. Okay. Jadi bila Allah Ta'ala kata jangan keluarkan, dan Allah Ta'ala sambung hujung tu, la tadri, engkau tak tahu, la'allallahu yuhdithu ba'da dhalika, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Barangkali Allah Ta'ala akan adakan sesudah perceraian itu berlaku, dalam iddah berkenaan sesuatu perkara. Apakah perkara tersebut? Qala Mawardi, berkata Al-Mawardi, yakni raj'atu. Ar-raj'ata fi qaulil jami', ini pada pendapat semua ahli tafsir. Pada pendapat semua, ini semua ahli tafsir. Maksudnya moga-moga engkau tak tahu, barangkali Allah adakan pada perkara itu, ini duduk diam-diam dalam rumah sama, sesudah itu Allah Ta'ala adakan sesuatu perkara. Yang ini rujuk. Barangkali kalau duduk diam-diam, tak keluar rumah tu, tengok balik, mungkin jatuh cinta balik semula dan rujuk. Itu tujuan sebenar. Banyak orang kadang-kadang berkenaan masalah cerai ni kan, dalam masyarakat kita terutama yang ikut kursus, tak ikut kursus, pemberi pengajar dalam kursus, dia tak ajar berkenaan masalah cerai yang talak bid'i dengan talak sunni. Talak bid'i, mana orang tu kena cerai bini dia dalam cerai yang dia tak sentuh. Pasal ayat yang datang tu mula-mula datang kan, ya ayuhan nabi, hei nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu ceraikan wanita, bila kamu semua itu orang lelaki ceraikan wanita, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, ceraikanlah mereka, ikut iddah mereka dan hitunglah iddah. Maksud ayat tersebut kita baca dalam hadis, bila mana Ibnu Umar dia ceraikan isteri dia dalam keadaan haid. Lepas tu Umar cerita pada Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Rasulullah kata, murhu, perintahkan dia, fal yuraji'ha, rujuk balik. Summal yumsikha, kemudian ditahan. Mana rujuk balik dan tunggu, jangan buat apa-apa. Kan? Hatta tatuhur. Fatahid, datang haid balik, fatatuhur dan suci. Kalau dia nak cerai kat situ, cerai ketika bersih tak sentuh. Nak cerai sangat, cerai bersih tidak sentuh. Bukan cerai dalam keadaan haid. Pasal benda tu tadi, bila cerai dalam haid tadi, masalah komplikasi untuk hitungan haid tu akan jadi panjang atau pendek. Pasal kita nak kira kan, sebab apabila orang tu, wanita tu diceraikan dalam haid yang tidak sentuh, mana kebarangkalian dia mengandung, satu, payahlah. Macam mana pula tengok boleh mengandung? Iyalah kan, tengok mengandung. Dia tengok, dia mengandung. Sebab apa tengok? Faham lah, tak sentuh tu tak hubungan lah. Okay. So kadang hubungan, kalau anda kata mengandung, dia akan prolong.
Makan panjang, duduk lagi, kena tanggung. Mulalah start gaduh pula dan sebagainya. Tak bagi nafkah, marah pula. Okay. Kalau anda kata dia cerai dengan cara tadi, ketika bersih tak sentuh, keberangkalian tu satu hilang. Dan tidak juga menyingkatkan tempoh ataupun memanjangkan tempoh. Sebab nak bilang payah. Sebab tu Allah kata, wa fatallikuhunna li'iddatihinna. Nabi kata kepada Ibnu Umar, Nabi pesan pada Ibnu Umar, suruh supaya pegang isteri dia, maksud dia tahan, jangan lepaskan. Dia dah cerai, rujuk. Okey, tunggu sampai bersih, lepas tu haid, lepas tu bersih, lepas tu cerailah kau nak sangat. Ada orang kata macam, tapi dah jadi second strike, dah bukan nak pun, sibuk apa? Kata nak cerai sangat kan? Dia cerai dengan keadaan tadi. Maksud dia benda berkenaan, dia dalam cerai ketika dalam haid, jatuh. Kalau tak jatuh, Nabi tak suruh rujuk. Nabi kata rujuk dia balik. Dia jatuh lah. Jadi benda ni sebenarnya kalau kita faham dalam konteks masalah kekeluargaan kan, marah dengan bini kita tak masak makanan ke, ataupun apa dia ambil TV untuk dia, cerita Korea manjang. Okay. Katakan kita bengang dia tak layan kita ke, kalau marah mana pun, katakan baru semalam tidur sebagainya, kita tak boleh lah cerai dia. Tunggu dia haid, bersih, tak sentuh, baru cerai ketika tu. Menjelang haid, kemudian bersih, hilang dah marah kita. Sebenarnya peraturan ni tak diketahui. Banyak orang tak tahu. Dia kan orang muda-muda yang kahwin kan, tak tahu. Dia tak lafaz je. Baru tidur semalam, lepas tu dia lafazkan. Benda ni yang membawa kepada masalah perceraian tu banyak cepat. Dia tak fikir apa Allah Ta'ala murka. Sebab Nabi suruh Ibnu Umar rujuk balik. Kalau benda tu kecil, Nabi marah. Nabi tak suruh lah dia buat balik. Sebab benda macam ni kan, contohnya macam benda yang dalam agama Islam ni sebenarnya nak membantu untuk memanjangkan tempoh perkahwinan tadi. Kan, kadang-kadang benda tu tengah marah-marah kan. Lepas tu bila fikir balik, lepas tu menyesal pun ada. Ada banyak yang pelik-pelik. Jatuh talak 3 pun ada. Lepas tu dia tanya kita penyelesaian. Pijak perut tu. Sila. Mana? Arah bergegar tak denda. Tak, dia macam ni. Kalau dia tak ada sehaluan, nak tu kekal buat apa? Pisahlah. Macam mana? Takkan nak tengok muka menyampah setiap hari jadi gila buat apa? Kadang ada juga saya jumpa kat kaunseling kan. Kita dah ajar untuk berdamai, tak nak. Okay, saya kata sekarang saya ajar cara cerai. Saya kata. Bila saya start cerita kan, yang perempuan tu macam, apasal ustaz dan sukan bercerai? Dah, suruh berdamai tak mau. Suruh damai tak mau. Lepas tu dah duduk sekali. Lepas tu marah-marah. Dia jadi gila, awak jadi gila. Buat apa? Dalam Islam benda ni masalah kalau tak boleh selesai, kita bagi solution, suruh ambil, dia tak nak. Siap bersila atas kursi. Aku macam dia bersila, saya bersila, saya faham lah. Dia bersila atas kursi. Kita nasihat-nasihat tak nak. Dia kata okey, sekarang saya ajar cara cerai. Saya ajar. Bila ajar saya cerai, dah mula dia start. So ustaz ajar saya cerai. Dah tak nak berdamai. Buang masa, duduk ngamuk, marah. Lepas tu tengok menyampah. Lepas tu datang jumpa ustaz. Buat apa? Nak suruh kita sembuh air. Kami tak sembuh air. Kalau awak jumpa geng-geng Habib, mungkinlah dia tunjuk kan, dia gambar. Kan, dia boleh lah. Kami tak ada macam tu. Jadi kadang-kadang sampai macam tu sekali. Sebab saya kata macam ni, awak nak cerai, saya ajar awak. Saya kata dengan dia, pasal dia kadang salah orang perempuan. Kadang-kadang dia pergi masuk mahkamah, dia ada benda suami dia buat, sakiti dia ke, cederakan dia ke sebagainya, tinggalkan tak beri nafkah. Dia bukan pergi ke mahkamah minta cerai, dia patut minta fasakh. Minta fasakh maksud minta perkahwinan tu dibatalkan oleh mahkamah. Sebab perbuatan suami tadi, kan suami tu dah taklid hari tu. Kalau saya tinggalkan, saya sakiti, semua ada kat situ. Dia pergi buat untuk itu. Tapi tak reti. Ngamuk-ngamuk. Hakim tak faham cakap apa. Gitu cempal cakap apa. Contohnya lah kan. Jadi kita kata pergi buat fasakh, dan hakim akan ada kuasa untuk lepaskan awak. Saya ajar macam tu. Jadi macam saya kata kalau tak nak nyampah kan, tak jadi pula. Bila kita bagi tahu cara cerai, tak nak pula. Sayang pula.
Tak payah. Dia macam ni. Kadang-kadang bukan apa. Mungkinlah dengan orang tua macam Syekh Sinji, ada cara dia ni sikit. Dengan saya cakap 3-4 kali, tak dengan dia cakap, siap lah. Saya ajar lah. Kan pasal saya tengok dekat mahkamah, ada kes berlaku. Perempuan tu minta cerai. So suami tak datang. Siapa nak ceraikan dia? Lepas tu bila datang kat mahkamah, dia marah hakim. Tuan ceraikanlah saya. Saya bukan suami awak. Tapi hujung tu masalah jugalah. Akak tu dia keluar kan. Saya hampir nak ikut dia, nak bagi tahu pada dia. Hampir saya nak ikut. Tapi saya diam kan. Tadi dia nak keluar tu, dia kata jadi pelacur lagi mudah dia. Dia cakap dia marah sangat lah. Allah Allah. Tapi pasal salah minta. Ini kadang benda macam ni kan. Dalam Islam, awak perempuan ni sebenarnya ada hak untuk pisah dengan suami awak. Mahkamah boleh putuskan cara dia minta fasah. Ini aku ajar hari ni, bagus tak? Fasah. Sebab bila fasah, dia berkaitan dengan keburukan perangai suami tadi. Apa dia buat? Dia ejek saya ke? Ejek saya. Atau dia takutkan saya. Saya keluar bini mandi. Dia kan. Jadi minta lah cerai. Kata sakit jantung. Tak, actually anything. Even kalau suami tu je berpeleseran, pergi jumpa-jumpa perempuan kat luar, dia boleh je minta. Sebab suami tu bahayakan dia dengan penyakit kelamin. Tadi kot TV Sarawak, TVS TV Sarawak dia keluar berita, bagi saya duduk kat bawah tadi. Dia keluar 86% penyakit pesakit HIV adalah wanita. 86% HIV punya pengidap adalah wanita. Soalan A, adakah kerana dia pelecehan, atau B, mungkin suami dia bawa kat dia? Boleh je. Sekarang kata benda berkenaan wanita tu boleh. Kalau suami dia apa LGBT ke, benda kan, gay ke sebagainya kan, dia boleh je minta cerai, minta fasah. Bukan cerai, minta fasah. Kalau minta cerai, suami tu kena lafaz. Pening kepala lah hakim. Tak boleh, saya tak boleh ceraikan awak. Tuan Hakim ceraikan je lah. Mana, saya bukan suami awak. Dia kata betul juga. Saya pun macam kesian hakim tu. Hakim tu pula tak nak hajar dia cara cerai. Betul juga. Tapi pasal dia tak ajar. Tapi saya ajar ni bukan sebab apa. Kesian. Tak nak dua-dua jadi gila. Dia tengok dia menyampah. Dia menyampah. Tak nak buat benda. Duduk rumah. Tak ada gegar arash Gegar tinggal arash masalah. Bergegar arash. Apa salah arash nak bergegar sebab awak bercerai? Apa? Pintu pagar? Gegar pintu pagar dia betul. Arash Rahman, bandingan dia tak ada bandingan dengan apa? Dengan makhluk Allah Ta'ala yang ada kat dunia ni. Jadi kena faham. Kadang-kadang benda macam ni kan. Macam tadi ayat yang datang kan. Maksud kenapa suruh duduk diam-diam dalam rumah tu lagi? Tujuan dia untuk itu. Supaya boleh rujuk balik. La tadri, kau tak tahu. La'allallaha, moga-moga Allah Ta'ala yuhrithu ba'da dhalika amra. Adakan lepas duduk cerai tadi, boleh timbul benda lain. Itu rujuk. Dia tengok macam betul lah, sayang balik. Dan okey lah. Jadi kalau ada pemudaratan, ya, dia boleh lari keluar. Contoh macam memang kita datang stalak kepala dia. Jadi hakim pun kata macam okey kena keluar. Kalau tak ada sebarang alasan, perintah mahkamah dia kena tinggal dalam. Baik, mahkamah punya perintah dia kena datang duduk rumah tu. Yang suami pula ada separuh tu, dia lari hotel juga pun ada perangai. Dia cerai bini dia, you tinggal sini, I lari hotel. Tunggu bini tu. Kalau tak tengok mata, mana nak sedap nak ini balik. Awak dah tak jumpa, kes tak jumpa ni, bukan kira apa, memang akan putus lah. Kalau tengok-tengok muka, ada kebarangkalian untuk baik semula. Sangat kuat. Betul Allah Ta'ala ulang balik kata, la tadri, kau tak tahu. La'allallaha, moga-moga Allah Ta'ala yuhdithu ba'da dhalika amra. Adakan sesudah perceraian berkenaan satu perkara, something. Yang ini rujuk. Tu Al-Mawardi kata, yakni ar-raj'atu fi qaulil jami'. Rujuk pada pendapat semua. Semua ulama faham dengan maksud amra tu adalah rujuk. Okey. 4. Dia kata azifatil azifah. Ini pada ayat surah An-Najm ayat 57. Datang makin dekatlah yang dekat. Azifatil azifah. Azifatil azifah, mendekatlah yang dekat. Okey, apa yang dekat tu? Okey. Qala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, ibaratun an yaumil qiyamati bi ijma'il mufassirin. Ini adalah gambaran mengenai hari kiamat dengan kesepakatan
semua ahli tafsir. Azifatil azifah telah dekat yang dekat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tak ada untuk dia selain Allah Taala penyingkap. Takkan siapa boleh mengelak. Itu maksud dia gambaran ni tentang yang datang tu adalah bukan mati. Kadang orang kata mati ke? Tak. Mahdi bukan. Mahdi ke? Siapa dia kata apa? Super collider digerakkan, maka banyak orang jadi buat jahat. Apa benda? Okey. Azifatil azifah jadi maksud dia yang dimaksudkan datang tu bukan dajjal. Bukan mati di barat, bukan ini, bukan apa? Kiamat. Kiamat itu sendiri yang dimaksudkan dengan dekatlah yang dekat. Semakin dekatlah yang dekat, telah dekatlah yang dekat. Okey. Yang kelima, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala nyatakan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha." Dan tidak kami jadikan kiblat yang engkau dahulu berada padanya. Kiblat yang engkau. Siapa engkau dekat situ? Qala Syangkiti, berkata Imam Syangkiti rahimahullah, al-khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam ijma'an. Ucapan ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara ijma'. Semuanya kata yang dimaksudkan ayat ini anta tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan perasan pula kan, orang lain pula perasan. Saya lah yang dimaksudkan ayat ini. Macam apa? Ka. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka. Ka tu kah lah. Suka hati dia je. Yalah. Contoh. Jadi macam kita fahamkan, memang dhamir dalam Al-Quran kan, bila Allah Ta'ala tujukan pada siapa? Kat sini dituju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dimaksudkan kiblat yang Nabi berada padanya dahulu adalah Baitul Maqdis sebelum dialihkan kepada Kaabah Al-Musharrafah. Okey, alhamdulillah kita habis itu. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Laisa laha min dunillahil kashifah. Oh ya, ada dengar kan? Dia orang baca apa dia? Dia buat apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tak tahu, tak ingat chorus dia. Laisa laha min dunil Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tak ada lain. Saya biasa duduk ikan anak saudara dulu. Tak betul. Zikir ni kita hafal kot. Arkam punya kaset tu lunyai kot sampai hilang suara. Dia ulang dengar. Ya, apa dia kasyifahnya? Apa yang dia laisa laha min dunillahi kasyifah? So dimasukkan kepada siapa? Ha tu balik pada apa? Kalau ha tu balik pada kiamat. Jadi yalah kita faham. Azifatil azifah dikembali kepada kiamat tu. Lepas tu apa sekaitan dengan kisah cerita diorang? Tak faham juga diorang ni. Ya. Kan. Pasal dalam ayat tu dia kata kalau kita ambil kan, telah hampir datang saat yang dekat itu. Mana telah dekatlah yang dekat. Lepas tu ayat berikutnya, laisa laha min dunillahi kashifah, tak ada siapa selain Allah Ta'ala baginya untuk menghapuskan huru-hara kiamat. Of it, from those beside Allah, there's no remover. Nobody can remove it. Tu dia orang apa? Ke dia nak sikap kasyaf ni kot? Tiada untuknya daripada ya mungkin kot dia maksudkan hijab, buka hijab. Hijab apa benda lah. Wallah. Tak boleh lah. Maksud dia apa? Dia sama macam idza batashtum jabarin lah. Ayat tu untuk sebut Nabi Hud tegur kaum dia, bila kamu genggam tangan dalam keadaan bengis. Datang kawan ni pergi baca, tumbuk orang. Seorang letak kat lutut. Wa idza batashtum jabarin, tepuk lutut. Tak, masalah seorang tu wa idza batashtum jabarin, tumbuk orang. Pun ada juga. Bukan kaitan dia, ngarut je ni. Ni macam jumpa anjing lah. Jumpa anjing tiba-tiba apa? Bagi salam dengan nama kitmir pun ada. Pada kitmir dalam Quran, selaput kering pada apa? Pada buah tamar tu. Demi kitmir. Dia bantai kitmir anjing Ashabul Kahfi. Lepas tu tak pergi tabat siada abil habib watab.
Tap. Dia bukan tu. Ini ngagut semua. Bukan ajaran Rasulullah SAW. Dia bukan ni. Bukan, sangat jelas lah. Bukan, tak ada kaitan apa sebenarnya. Allah Alam, tak ada apa jadi. Yang lain. Benda. Apa? Okey. Bila seorang dia macam ni, lelaki masuk Islam, isteri tak masuk Islam, ikut kita punya peraturan dan undang-undang, berpisah. Dia balik pada asal firman Allah Ta'ala dan suratul Mumtahanah. Allah Ta'ala nyatakan tentang tajuk wanita beriman, tapi masuk juga lelaki kat sini. Pada tajuk, terutama kalau dia kata dia bukan, terutama kalau sekiranya perempuan tu lelaki tu yang tukar agama. Okey. Sekejap, dia kata ni hunna hillu. Okey, surah Mumtahanah ayat yang ke-10. Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan tentang wanita-wanita beriman, la hunna hillul lahum, tidak mereka halal bagi mereka, itu lelaki-lelaki dia yang musyrik, walahum yahilluna lahun, tak juga mereka yang musyrik tadi halal untuk wanita beriman. Dia ada side lah, maksudnya dua pihak tadi tak boleh bersama dah. Dan walaupun kita dengar macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, dia ada fatwa lain bagi negeri yang minoriti Muslim. Minoriti Muslim, macam contoh macam katakanlah, kalau dia, contoh wanita tu nak masuk Islam, kalau dia masuk Islam, dia punya kehidupan dia masalah, tempat tinggal tak ada, ini tak ada. So soalan dia, boleh tak dia masuk Islam tapi kekal duduk dengan suami yang bukan Islam tadi. Dr. Sokordawi sebut untuk negara macam tu, dia boleh jadi muslimah yang berdosa banding kafir yang tak berdosa. Kan, dia boleh jadi kafir yang tak berdosa. Tapi ada yang separuh para ulama berkeras kata wanita tu kena pindah negara lah. Tapi bila wanita tu pindah negara ke negara-negara Islam orang ramai, tiba-tiba diabaikan juga, ada juga macam tu. Tak boleh juga. So yang kalau minoriti tajuk lain lah, tapi negara Islam ramai tak, memang tak halal lah. Kalau salah seorang masuk Islam, maka ayat surah Mumtahanah ayat ke-10 tak halal mereka untuk bersama lagi. Kisah dahulunya Zainab anak Nabi dengan Abul As, benda tersebut kata jumhur para ulama kata dia telah dimansuhkan dengan hukum ayat surah Mumtahanah. Sebab dahulunya menantu Nabi Abul As tak masuk Islam, anak Nabi Zainab muslimah, tapi diorang tinggal di Mekah. Lepas tu bila mana Abul As tertawan dalam perang Badar, bini dia hantar kalung mak dia, kalung Khadijah. Nabi tengok, Nabi kenal. Nabi kata dengan Abul As, engkau boleh lepas tapi dengan syarat hantar Zainab ke sini. So dia hantar, exchange. Bila lepas tu Abul As masuk Islam, datang ke Madinah, tak lama tu Zainab meninggal. Tu ada kisah tu lah. Jadi kat situ tak ada akad baru, tak ada akad nikah baru sebagainya. Di antara tak ada. Kalau mereka tak bercerai kan, kalau suami tu masuk, kemudian tak lama isteri tu masuk, tidak disuruh untuk akad baru. Ya, unless wanita tu kahwin lain sebagainya, maka dia nak kahwin bersama, akad barulah. Okey. Apa tajuk? Kau cakap tinggi ke rekaan? Okey, baik. Okey, berkenaan dengan apa dalam bilik. Saya benar nak tulis tapi saya macam, kan, tak panjang pun sebenarnya. Tajuk dia satu je. Bila kita masuk dalam bilik tu, apa yang daripada kumpulan Tarekat Bang Alawi, saya tak nak panggil Habib, Tarekat Bang Alawi masuk dalam tu, dia sebenarnya tak puas hati dengan penjelasan yang kita buat pada hari tersebut. Ia tak puas hati tadi bukan masalah benda tu tak berlaku, bukan tawaf kubur tak berlaku, batu nisan minta pada orang kubur tu tak berlaku, tak, semua berlaku. Cuma dia cuba nak defend, nak pertahankan perbuatan dia tadi tak salah. Mana dia minta pada orang mati tu, dia kata benda ni khilaf. Selagi mana ada dia punya hujah dia A1, selagi mana ada ulama kata boleh, maka kita tak boleh nak tolak.
Sampai saya kata, kalau ulama, kau nak ikut ulama tu, ikutlah. Aku ikut ulama yang tak ikut. Lepas tu dia marah. Dia kata, tapi benda tadi kau mengkafirkan. Saya rasa Ustaz Abu Mubarak dah terangkut semalam tentang masalah kafir tu. Saya jawab dah sebenarnya. Tapi saya jawab dengan senyum-senyum. Bukan tak boleh jawab. Sebab kita dah bantai dia dekat dalam dewan ni lama. Sampai dalam tu, dia pun duduk dari pagi sampai ke petang. Dia puasa. Tak sampai hati kot. Macam kita dah dunia, dah pukul orang teruk-teruk. Lepas tu datang kita pijak-pijak pula. Tak elok lah kan adabnya. Saya senyum sepanjang dia cakap tu, bukan pasal tak boleh jawab. Kita tak nak tinggi suara, tak nak sekian. Dia dah tinggi suara dah ujung tu. Dia kata, kau duduk di sini nak belajar, aku ajar kau. Dia kata. Saya kata kau siapa nak ajar aku? Kita senyum lagi lah. Bukannya kita berkeras. So saya kata, kalau nak sangat, buat diskusi lain. Kita bagi masa pada dia untuk bersiap sedia sebagainya, dan masuk dalam. Tak payah dia nak ilzamkan kita, so, paksa kita ikut cakap dia apa. Benda ni bukan benda baru, benda lama dah. Dia pun beramal dengan macam tu. Cuma dia kata perbuatan dia tadi ada khilaf. Ada ulama kata boleh. Dan masuklah pada tajuk hadis yang dikatakan sahih tu kan. The only hadis yang dipakai untuk berdalilkan bahawa boleh minta pada orang mati. Dia kata, korang samakan kami dengan orang musyrik. Saya kata, orang Cina buat macam tu. Nak macam mana? Dia sembah Melayu. Oh, tapi dia kafir. Kita kata perbuatan itu. Lepas tu dia masuk. Kalau perbuatan tu kau kafir kan kami. Saya kata, kalau kafir perbuatan, tak mesti kafir orang. Sebab kan Nabi SAW, ini saya sebut tapi dia lari. Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat, bila mana diorang dalam perjalanan nak pergi perang, kata saya perang Bani Quraizah. So diorang minta kepada Nabi SAW buatkan mereka zat anwat, pokok untuk gantung pedang. Orang musyrikin buat macam tu untuk konon dapat power, aura. Pedang tu nanti masuk pedang perang, nanti ada power. So diorang minta Nabi buat untuk kami zat anwat macam diorang ada zat anwat. Lepas tu Nabi kata, subhanallah. Nabi terkejut. Bukan subhanallah macam bagusnya, tak. Subhanallah, terkejut. Nabi kata, ini sebiji apa yang Bani Israel cakap kepada Musa. Berlepas dia lintas lautan. Surah A'raf. Ayat, sekejap. Surah Al-A'raf 138. Al-A'raf 138. Allah katakan, bila Allah lintaskan Bani Israel, lintas lautan, sampai seberang, dia nampak ada orang sebab berhala. Dia orang cakap pada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, buat untuk kami Tuhan macam dia orang ada Tuhan. Musa tak cakap pada kaum dia, korang dah kafir. Tapi soalan, kata-kata tu kufur tak? Kufur lah. Takkan tak kufur pula. Buat untuk kami Tuhan macam dia orang ada Tuhan. Yang ini para sahabat tiru kata-kata orang-orang musyrikin. Kan tak serupa pula. Tapi Nabi kata dia orang kafir. So syahadah balik? Tak ada. So relax lah. Oh, masalah dia. Perbuatan itu kufur. Minta orang mati. Ustaz Syed Azwan tanya. Habis tu boleh lah. Aku minta, ya Rasulullah, aku sakit, tolong aku. Boleh? Dia kata. Boleh. Betul? Dengan syarat. Dengan syarat. Apa syarat dia? Kena tahu yang menyebabkan semua sekali adalah Allah Ta'ala. Ini dalam Asy'ariyah, punca yang anda dengar, boleh jumpa bomoh, boleh jumpa setan pun tak apa. Asalkan anda kata yang buat ni semua sekali. Ini benda yang kita kata merosakkan masyarakat. Kita nak, dia kata kenapa buat dedah pada orang awam. Kita nak ajar orang awam lah, jangan ikut perangai tak senonoh diorang. Benda ni terang-terangan rosak. Kenapa nak suruh bagi orang awam ikut? Orang awam ikut ajaran yang betul, yang cukup dengan Nabi punya ajaran. Sebab dia kata dia tak nak apa, dia kata istighasah tu dengan tawasul sama. Saya kata bezakan istighasah dengan tawasul. Dia kata sama. Tak ada masalah, sama je. Saya kata tu sebab cadangan yang disebut pada hari tu sebelum kita keluar, dia kata nak buat tajuk tawasul lepas tu istighasah. Saya kata okey. Nak buat silakan, ajaklah kami datang lah. Nak buat kat sini pun kita buat, tak ada masalah lah. Apa dia? Tak apa, tak kisah benda tu. Dan yang pentingnya macam ni cerita dia. Dia nak buat tajuk bagi tahu. Tapi kita akan buat lah cik ARG. Minta kita kerja sebagainya, tak payah, ngarut.
Sewel lah. Ada debat dengan orang minta macam tu, lepas tu benda yang gulik-gulik. Apa ngok-ngik. Kan? Benda macam ni kan. Benda macam ni, dia adalah masalah akidah. Salah makan, minum air, susu basi ke apa, actually tak apa, sakit perut je. Salah bang akidah ni, tak boleh selamat dah. Awak gamble kan, awak pertaruhkan akidah masyarakat dengan orang macam ni. Dan kita sekarang ni memang nampak gelombang. Lepas Naqsyabandi, okey, Martabat 7 pula masuk. Semua nanti akan datang. Arkam pun akan cuba untuk justify diorang punya kumpulan. Semua akan. Ini balik pada asas. Semua orang-orang Jabatan Agama Islam, anda semua bertanggungjawab di atas perkara ni. Menteri Agama ke, Menteri Agama ke, semua sekali. Mufti-mufti, kita semua bertanggungjawab. Kalau anda semua tak nak buat kerja, tak apa, kami buat kerja. Tak nak lawan, tak apa, kami lawan. Kami sekat lah. Jangan sekat lah kami. Itu tajuk asal dia. Kalau awak tak nak lawan kerana ada politik punya masuk, diorang ahli politik tak kacau kami, insyaAllah. Nak buat apa, kami akan cek makan dengan diorang. Kalau awak semua boleh kata adalah masalah politik tadi, kami tak ada masalah politik. Kami cakap je. Sebab benda ni bahaya. So balik pada asal, dia bukan masalah dinafikan. Kita kata, ada orang kata fitnah. Tak fitnah. Kami tak tuhmah pun. Semua apa yang dibuat tu memang dibuat. Cuma diorang kata tak salah kami buat. Cuba tunjuk, buat upacara tunjuk depan orang apa awak buat. Bila kita terjemahkan apa yang dia buat, dia start kelang kabut. Kita tunjukkan apa dia buat. Bukan kita cakap sendiri. Kita tunjuk video dia buat apa. Apa dia lafaz pada orang mati. Benda tu bukan pelik pun. Juga situ yang saya perasan lah, dia cuba nak tekankan. Pertama, dia cuba diskredit Syekh Ahmad Hasan Muallim, pengarang kitab Quburiyah fil Yaman. Dia kata orang ni ada kaitan dengan Juhaiman dan sebagainya. Ini ada sekian-sekian. Problem dia, tesis Quburiyah fil Yaman tu tesis master, tesis universiti. So dia bukan bermasalah masalah penulis tu. Awak tak setuju, jawab secara akademik. Sebab buku tu ada tulisan akademik. Bahkan diberikan kata-kata aluan oleh guru kami Syekh Muhammad bin Ismail Al-Imrani rahimahullah, Timbalan Mufti Yaman, berikan kata-kata aluan. So balik pada asal, tak puas hati buku tu, terus bincang masalah penulis dia. Dia keluarkan penulis tak percayalah, penulis ni adalah, inilah, itulah, macam-macam dia keluarkan. Secondly, dia sebut berkenaan masalah apa, itulah masalah apa, masalah ada ulama kata boleh, maka semua boleh buat. So saya kata kalau itu tak bincang, nak bincang buat apa? Dia nak kita hormat benda tersebut. Nak hormat buat apa? Benda tu bertentangan dengan akidah. Kan? Kita disuruh minta, wa iza sa'alta fas'alillah. Ini hadis sahih. Bila kau minta pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kau nak minta tolong pada Allah Taala. Kenapa lari daripada hadis yang sahih pergi pada hadis yang tak pasti? Kenapa agama dibina di atas tak pasti? Yang peliknya kadang-kadang geng Asy'ariyah ni, dia kata kami tak terima hadis ahad dalam masalah akidah. Ni boleh pula. Percaya tentang minta pada orang mati, boleh pula bagi hadiah ahad. Yang tak sahih, itu cerita dia. Yang tak sahih pula, apa pun masalah dia. So bagi kami, macam hari tersebut dalam bilik tu, pasal saya rasa macam tak sampai hati sebenarnya. Nak teruskan panggil hujah lagi dia dalam tu. Dari pagi sampai ke petang dia datang kot. Kita pun dah bercakap dekat 4 jam juga. Kau tak rasa juga, kita rasa macam nantilah, saya kata nanti buat. Kita buat lain. Sentiasa dia macam nak sambung lagi. Kita buat lain. Cuma bila Ustaz Abu Mubarak masuk tu, dia lain lah. Saya setakat ni boleh lagi kalau orang tu duduk sembang-sembang, sengih-sengih je lah. Ustaz Abu Mubarak dah angkat kening. Jadi tajuk dia memang bukan masalah kita tuhmah apa-apa. Benda tu memang berlaku. Apa dia buat memang dia buat. Cuma diorang nak kata tak salah. Itu je. Kalau perjumpaan nanti pun tajuk dia, diorang nak kata istighosah, minta tolong pada orang mati tu boleh. Kalau dia kata menyerupakan dengan orang musyrik, seriously orang Cina sembah Melayu minta benda sama. Tok Haji lah, Tokong Haji Adullah dekat Kepung ada. Tokong Haji Adullah memang pakai singlet, pakai kopiah, pakai berikat, diorang pun ikut belakang. Tak, diorang memang pasal diorang sembah orang soleh, orang baik. So apa beza dia dengan perbuatan kita minta pada wali? Saya cakap juga lah, saya kata dia minta pada wali
yang mati, minta pada malaikat yang hidup. Malaikat yang hidup sebelah kita ni, naik turun dengan amal kita, minta lah sebelah. Tak nak pula. Kalau nak pakai juga, Nabi Isa AS naik, diangkat Allah Ta'ala, jasad dan roh, dua-dua sekali. Kan, pasal tak ni, tak man. Jangan rasa macam, ni apa benda ni? Semua macam terkejut. Okay. Dia kata minta pada Isa lah. Dan orang Kristian minta pada Isa tak salah lah. Dia tak kata, oh ya Allah. Dia kata, oh Jesus. So, macam mana? Dia kata, oh Allah. Tak kata, oh Allah. Oh God. Tak. Dia kata Isa. Dia sebut Isa. Tapi problem dia, dalam konteks Asy'ariyah, selagi mana anda iktikadkan Allah yang gerakkan segalanya, minta setan pun tak apa. Itu problem dia. Itu yang anda dengar. Yang kes apa? Kes yang ustaz di Kelantan tu kata jumpa bomoh. Apa salah dia? Apa salah betul? Bagi dia Allah Ta'ala yang gerakkan. Dalam bilik tu juga timbul lah tajuk. Kita sebut Ustaz Muhaizat. Dia kata, aku lawan Muhaizat tentang Ibn Arabi. Ni pun lawan. Kan? Lepas tu dia katakanlah kerana Muhaizat seorang rosak semua. Problem dia, dengar problem dia, semua panggil apa? Keramat-keramat, karamah-karamah yang Muhaizat cerita tentang selak langsir, ayam kokok keluar, ayam kisah-kisah ini, semua tu adalah keramat atau karamah wali-wali Hadramaut. Buka dalam kitab Badul Majhud tentang tajuk ziarah kebun Nabi Hud tu, semua ada kat situ. Dia cakap apa? So bila sembang kita dia kata bab ni, kita habis cerita lagi. Lepas tu hari tu tak sampai hati. Kita orang tahu rumah kita kan, nak jerit-jerit kat orang tu tak sampai hati. Dan kita duduk bawah, bukan duduk atas pun. Ada orang kata macam, dia telah duduk bawah kerana sekian-sekian. Kita duduk bawah agak. Dia duduk atas kursi, tak ada benda pun. Tak ada pun angkat dari diri sendiri. Relax lah. Kan? Bab-bab benda-benda golek ni, kita orang biasa buat lagi. Lagi teruk daripada orang lain buat. So tak usah kira bab mengenaan tajuk tersebut. So kalau keseluruhan dia, kita kata tak puas hati, panggil, buat muzakarah, kita buat. Yang hari tu dia prolong sebab tu dia sibuk nak hujah lagi. Cuma hujung tu dia agak marah agak lah. Dia kata bawa sini. Dia kata kau nak belajar aku ajar kau sini. Dia duduk sini. Saya macam pandang muka dia, alamak, kan. Dia start cakap macam tu, tak boleh lah. Kalau orang tu rasa dia lagi tinggi dia orang, itu kan tawaduk pun ketika tu. Tak tawaduk lah. Bila orang tu kata kau nak belajar aku, datang ikut sini, tapi kena, tak boleh lah, kan. Kita pasal saya tak pernah belajar dengan dia, dan saya ada guru yang lagi hebat daripada dia. Buat apa saya ambil dia sebagai guru saya? Nak belajar apa? Banyak benda lah yang pelik-pelik. Antaranya dia suka untuk apa? Cari definisi. Dia cakap definisi ibadah, definisi sekian. Betul lah. Kalau dia kata guru pelik, nak ambil guru buat apa? Disiplin tu kena ada lah. Jangan kita ambil guru, lepas tu kemudian last kali kita diskredit guru kita. Ambil, lepas tu diskredit. Tahzir guru sendiri. Tu sewel nama dia. Jangan ambil, lepas tu nak duduk dengan orang, perhatikan dulu. Kan? Jangan, sabar sikit. Kadang-kadang kita ni kan, tak tahulah. Kadang-kadang saya tengok kan, kadang-kadang Abu Talha pun kena. Terkena. Maksudnya kita ambil orang, lepas tu satu masa cakap, apa hal orang macam ni? Macam tu lah. Semua itu tak boleh buat apa. Pasal kita rasa dia bagus, tapi tiba-tiba dia jadi pelik. Itu tak boleh cakap apa. Kadang-kadang kita nak ambil kan, nak angkat seorang tu, fikir lama sikit. Okay? Baik. Okay? Jelas Hamda. Okey, baik. Tentang hari Arafah. Hari Arafah tidak kira masalah waktu serentak dengan orang sana. Macam bila kita qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan kita bukan tunggu orang di Mekah qiyam baru kita qiyam. Dia ikut waktu negeri masing-masing. Khilaf yang timbul masalah tentang masalah hari Arafah tu, kes puasa je. Yang sebenarnya kes puasa. Puasa hari Arafah tu nak ikut mana? Ikut zaman, macam Ustaz Abdullah Yassin terangkan, dia zaman atau makan. Nama Arafah tu bersempena dengan masa atau tempat. Kalau bersempena dengan masa, 9 Zulhijjah. Kalau bersempena dengan tempat, Arafah tu.
9 Zulhijjah di sana. So khilaf dekat situ masalah yang timbul. Sebab apa masalah apa peletakan boleh tak tengok anak bulan. Kita kat Malaysia ni sebenarnya 30 tahun lepas merdeka kita pegang apa Saudi cakap kita ikut. 1993 kita ikut je. Lepas tu tahun 94 kita start tengok sendiri. Lepas tu dapat pula orang yang apa macam kata kita ni apa ada kedaulatan dan sebagainya, kita tengok sendiri dah start. Zaman Tuan Abdullah Ahmad Badawi kita memang asing terus. Lepas tu zaman Tuan Najib, Datuk Seri Najib kita jadi sama. Sebab baik dengan Saudi, zaman PH gaduh dengan Saudi lain beza balik. Itu kadang-kadang pelik kita lah. Tapi masalahnya saya ulang memang kerajaan mempunyai hak dalam menentukan raya berdasarkan kepada dua cara tadi lah. Sama ada dia dengar orang cerita kata nampak anak bulan dia ambil, ataupun dia tengok sendiri tak nampak dia cukupkan 30 hari. Boleh kerajaan buat macam tu. Macam Nabi SAW ketika mana dia tengok anak bulan tak nampak. Lepas tu seorang badui nampak, dia kata Rasulullah, ya Muhammad aku nampak anak bulan. Nabi katakan para sahabat puasa. So dia puasa lah. Menunggu. Okey. Jadi dia punya Nabi SAW terus suruh para sahabat dan para sahabat dengar arahan Nabi SAW. Nabi tak nampak sendiri, sahabat tak nampak sendiri. Tapi siapa nampak? Badui tadi. Faham? So basically boleh je kita ambil orang punya penyaksian. So kerajaan Malaysia boleh je ambil penyaksian orang yang nampak. Lepas tu kalau dia kata yang pihak satu lagi pun dia kata kalau dia nak tengok sendiri dan tak nampak teruskan 30. Macam di zaman Ibn Abbas radhiyallahu anhu bercakap pada Quraib dalam hadis Sahih Muslim. Pun sama juga, boleh juga. Cuma baru ni yang saya perasan kan, tajuk yang masalah anak bulan ni, dia cerita macam ni. Kalau timur nampak, barat confirm nampak. Memang pasal bulan akan makin besar. Tapi kalau barat nampak, timur tak semesti nampak dah. Dah nampak. Sebab bulan tu ada. Okay. Tapi dekat mana dia mula muncul? Adakah dekat Jepun? Ataupun dekat Tanah Arab? Atau kat Afrika? Dia muncul kat mana? Anak bulan tu. Kat situ masalah khilaf dia. Kalau orang timur nampak, confirm barat nampak. Tapi kalau orang barat nampak, tak semesti timur nampak. Dia mungkin esok punya. Itu tajuk asal yang menjadikan sebab kenapa diorang berpendapat untuk tak perlu tunggu, tak perlu tengok orang timur, orang barat punya penglihatan. Kalau timur nampak, confirm barat akan nampak. Alasan dia sebab kita tak tahu di mana munculnya. Dekat India ke mula naik, mula nampak, atau dekat Jepun ke mula nampak, kita tak tahu. Sebab tu kenapa tajuk tu timbul. Tapi kita kebiasaannya di Malaysia, kita tak nampak sebab ada awan. Bukan sebab tak nampak garis tu. Tak nampak sebab ada awan. Itu contohlah. So kalau tak nampak, kita boleh je dengar orang lain kata nampak. So basically itu yang sebenar masalah dia. Raya tetap kena ikut kerajaan. Raya ikut kerajaan. Ini memang ada asal daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia tegur berkenaan perkara ni. Tapi saya tak sempat nak terjemahkan. Okay, baik. Ni saya pernah sebut apa? Baca semua. Oh. Okey, baik. Dekat sini ada satu promosi untuk infak Madrasah Darul Hikmah, Madrasah Darul Hikmah Kemaman, Terengganu. Okey. Sesiapa yang ingin untuk menyalurkan sumbangan dan infak pembangunan dan pengurusan, boleh untuk nanti kesengan sebut pun ni. Tunjuk boleh. Tunjuk. Saya tunjuk ini pengasas dia adalah Ustaz Said Azwan, Said Muhammad Azwan bin Yahya. Okey. Dia di antara pengasas tempat ni lah yang sampai sekarang sangat aktif menghantar pelajar ke Yaman. Setiap tahun dia hantar pelajar ke Yaman. Tahun ni pergi, tahun lepas pergi, tahun lepas pergi siap bawa oleh COVID lagi. Dia kena COVID, serius. Dia kena COVID sampai last sekali kan. Orang Yaman rupanya dia pergi hospital yang orang Yaman tak percaya COVID. Oksigen tank kena beli sendiri. Serius. Dia cerita balik pengalaman kan. Orang sana tak percaya, dia biar dia dah collapse lah.
Tapi kat sana ada orang yang apa yang style apa tak percaya, tak ada ni covid tak ada. Ambil kau. Dia memang dia kena beli sendiri. Beli sendiri ni lah oksigen dan sebagainya. Masuk hospital biayaan sendiri. No, tak ada sebarang ni. Okey. Baik. Jadi ni siapa-siapa yang nak menyumbang sebagainya untuk pembangunan dan pengurusan bolehlah berbuat seperti dalam gambar yang kita tunjukkan tadi. Ini untuk supaya dia sepatutnya sebut benda ni, tapi pasal hari tu sibuk tentang tajuk tarikat Bang Alawi, maka dia lupa untuk terangkan. Jadi saya tolong terangkan ni untuk tempat sekolah beliau, yang beliau memang tiap-tiap tahun aktif menghantar pelajar ke Hadramaut, bukan ke tempat yang buat bid'ah, tapi ke tempat yang mengikut manhaj salaf. Bahkan dia pergi semua tempat yang mengajar mengikut sunnah, untuk siapa-siapa dia kepada universiti dan sebagainya. So ini siapa yang nak memanjangkan kebajikan dan sebagainya, bolehlah berbuat demikian. Okay, baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sini, insyaallah kita sambung kemudian. Dan besok lusa bersiap sedialah untuk masih lagi kita dalam 10 awal Zulhijjah. Jangan lupa untuk teruskan lagi ibadat, kerana inilah musim ibadat yang terbaik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.